Kisah ni terjadi pada saya ketika saya sedang menuntut di Kolej Matrikulasi X tahun 2008. Bilik saya di tingkat 4 dan belakang bangunan asrama adalah ladang kelapa sawit. Dan di depan bilik saya adalah tandas. Kami tinggal 4 orang sebilik. Saya seorang yang penakut. Dalam bilik tu, saya ada rapat dengan seorang kawan yang dipanggil Kak M. Kak M tahu saya sejenis yang penakut. Memang Kak M yang selalu teman saya ke toilet di tengah-tengah malam. Pada satu malam, masa tu dalam pukul 8 malam, Kak M ada study group dekat blok lain. Kak M telah berpesan pada roommate lain agar jangan tinggalkan saya seorang-seorang dalam bilik sebab saya takut. Namun pada pukul 9 malam, tiba-tiba roommate saya ada hal yang penting dan mereka terpaksa tinggalkan saya seorang-seorang. Masa tu Allah je tahu perasaan saya. Walaupun bilik-bilik sebelah berpenghuni, tapi bilik kami tetap sunyi. Saya terpaksa lawan ketakutan ni. Masa tu memang saya takut abadi. Untuk hilangkan ketakutan ni, saya pun membuat panggilan video kepada ibu saya. Tapi bateri telefon tak banyak. Nak tak nak, saya terpaksa buat panggilan video sambil charge phone. Saya duduk di meja study. Saya charge handphone kat situ. Meja study saya betul-betul sebelah tingkap. Dan pemandangan dari tingkap tu adalah ladang kelapa sawit. Meja study saya menghadap dinding. Belakang meja study saya ada sedikit ruang yang memisahkan dengan meja lain. Jadi belakang meja study saya adalah meja study lain. Tapi membelakangkan saya lah. Saya bercakap dengan ibu saya dalam keadaan takut-takut. Saya buat panggilan video sebab tak nak rasa sunyi. Saya bagi tahu ibu saya sendirian dalam bilik. Ketika kami sedang berbual-bual, tiba-tiba saya nampak mak saya intai-intai belakang saya. Kemudian berkata, "Tadi kata duk seorang dalam bilik. Dah tu siapa kat belakang?" Allahu Akbar. Memang saya tak terbayang perasaan masa tu. Ni pun saya taib meremang bulu roma saya. Sebab terlalu takut masa tu, saya terus lepaskan handphone dan berlari ke pintu. Memang tak cukup kaki masa tu. Saya pergi ke bilik sebelah. Saya tunggu roommate saya balik. Bila Kak M dah balik, saya cerita apa yang berlaku. Saya telefon balik ibu saya. Ibu saya cakap tadi masa tengah buat panggilan video, ibu saya nampak kelibat orang lalu belakang saya. 2 kali dah lalu. Tu ibu saya tegur. Orang tu pakai baju putih, tudung hitam. Allahu Akbar. Nak luruh jantung saya. Memang lepas tu Kak M dah tak tinggal saya dalam bilik seorang-seorang. Ada satu lagi. Masa tu study week dan final exam for last sem, bulan puasa. Orang heboh pasal ada student nampak pocong. Memang saya tak percaya. Sebab dah lali dengan cerita setiap tempat belajar ada pocong. Makcik karipap, semualah. Hinggalah suatu malam. Awal lagi pukul 10 malam. Saya rasa nak minum air panas tapi kena ambil tingkat 3. Saya tak takut sangat sebab masa tu ramai lagi yang tengah bising. Cuma koridor saya je yang agak sunyi. Saya keluar bilik. Ketika saya menghadap di hujung koridor, jarak dalam 2 meter, background hujung koridor langit hitam malam. Hujung koridor ada penghadang. Lepas penghadang tu ada atap yang rendah dari penghadang koridor. Okey, ketika tu saya pandang hujung koridor tu. Saya nampak macam bungkusan sampah dalam plastik putih yang diikat. Ikat macam kepala pocong. Benda tu atas penghadang hujung koridor. Saya tendung lama sebab nampak pelik. Saya pun berpaling muka panggil roommate sebab nak tunjuk sampah tu. Bila saya pusing sekali lagi, dah tak ada. Tak tahulah apa, saya andaikan pocong tu berdiri atas atap. Sebab tu saya nampak kepala dia je. Jadi penghadang koridor.
Saya juga pernah dengar sesuatu yang amat berat melompat-lompat atas bumbung asrama. Masa tu dalam pukul 2 pagi. Saya dan Kak Im baru je nak tidur. Dengarlah benda tu lompat dari bumbung hujung sampai ke bumbung kami. Tiba-tiba dah tak ada. Saya pegang tangan Kak Im. Kak Im pun genggam kuat. Rupa-rupanya Kak Im pun dengar.